على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نستغفر الله ونستعينه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam sepotong ayat dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-60. Allah menyebut wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Sebelum kita terjemahkan ayat ini secara mafhum dan sedikit penafsiran berkenaan dengan ayat ni, mari kita tengok sepatah-sepatah ayat ni apa yang Allah Ta'ala maksudkan dia. Wa ka'ayyin, wa maknanya dan, ka'ayyin ni maknanya berapa banyakkah, berapa banyakkah, min dabbatin, min maknanya dari, dabbah ni maknanya binatang yang melata. Dabbah ni binatang tau, tapi binatang yang melata. Dia tak termasuk ikan, tak termasuk burung. Dia yang berjalan pakai kaki yang merangkak lah. Yang merangkak pakai 4 kaki ataupun 6 kaki ataupun banyak kaki, tak kira lah. Dia panggil sebagai dabbah. Jadi Allah menyebut dan berapa banyak daripada binatang yang merangkak, yang melata itu, la tahmilu rizqaha. La maknanya tidak, tahmilu ia menjinjing, ia membimbit, ia membawa rizqaha, rezekinya, kata Allah. Berapa banyak binatang yang melata, yang tidak membawa makanan mereka, yang tidak menjinjing makanan mereka, kata Allah. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah yarzuquha, dia memberi rezeki kepadanya, kepada binatang melata itu, wa iyyakum, dan juga kepada kamu. Allah memberi rezeki kepada binatang yang melata itu dan juga memberi rezeki kepada kamu. Wa huwas sami'ul alim, kata Allah. Dan dia, wa dan huwa dia, as-sami'u, as-sami'u maha mendengar, al-alimu maha mengetahui. Itu makna ayat ini secara harfiah lah, sepatah. Baik, cuba kita tengok apa mafhum daripada ayat ni. Apa sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita, tuan-tuan. Jadi Allah menyebut wa ka'ayyin min dabbah, dan berapa banyak binatang yang melata itu, mereka tidak membawa, tidak membimbit, menjinjing makanan mereka, kata Allah. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan Allah juga memberi rezeki kepada kamu, kata Allah. Dan Allah itu dia maha mendengar dan dia maha mengetahui. Itu makna ayat ni secara mafhum. Tuan-tuan faham tak? Sekali lagi, tuan-tuan dengar dulu, apa makna ayat ni secara mafhum ataupun apa terjemahan orang Melayu ayat ni? Terjemahannya gini, Dan berapa banyakkah daripada binatang yang melata itu, binatang yang merangkak itu, mereka tidak berjalan membawa makanan mereka, mereka tidak membimbit makanan mereka. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka setiap hari. Dan Allah juga yang memberi rezeki kepada kamu. Allah itu dia maha mendengar dan dia maha mengetahui. Tuan-tuan faham tak ayat tu? Faham kan? Itu bahasa yang mudah difahami oleh orang Melayu lah. Kadang-kadang kalau tuan-tuan tengok dalam buku terjemahan dia agak berbeza sedikit, menggunakan perkataan yang berbeza, tapi tak apalah, yang penting maksud ayat tu sama. Baik, sedikit penafsiran berkenaan dengan ayat ini, tuan-tuan. Baik, Allah menyebut ayat ni wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha.
Baik, ayat ni tuan-tuan sebenarnya merupakan ayat ayat tauhid, ya, ayat tauhid. Yang mana dalam konteks ayat ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kepada kita bahawasanya jangan takutlah pada manusia. Maksudnya jangan takutlah pada manusia yang ditugaskan untuk menyalurkan rezeki kepada kamu. Sebab apa? Sebab rezeki sebenarnya bukan datang dari mereka. Rezeki sebenarnya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalam konteks ayat ini semasa turun dulu tuan-tuan, ya, Allah menceritakan tentang penghijrahan Rasulullah dan para sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang kaya raya yang berada di Mekah, kemudian semasa mereka berhijrah ke Madinah, mereka tak bawa pun apa-apa yang mereka perolehi semasa mereka berada di Mekah. Ya, antaranya seperti mana yang tuan-tuan semua kenal, seperti mana tuan-tuan semua tahu, Abdurrahman bin Auf dan beberapa orang yang lain tuan-tuan, ya. Mereka ini berhijrah ke Madinah tanpa membawa harta benda mereka. Ya, jadi ayat ini merupakan motivasi kepada mereka. Surah ini turun di Mekah tuan-tuan, ya. Surah ini turun di Mekah. Ayat ini merupakan Allah Subhanahu Wa Taala sedang memberi kekuatan jiwa kepada mereka. Memberi kekuatan tauhid kepada mereka bahawasanya rezeki itu bukan datang dari sesiapa pun. Rezeki itu datang daripada Allah. Ya, kalau tuan-tuan tengok sejarah Abdurrahman bin Auf, apabila dia sampai ke Madinah, dia telah dipersaudarakan dengan salah seorang daripada orang Ansar, kan. Kemudian orang Ansar tersebut menyebut, wahai Abdurrahman, aku saudara kamu, lebih kurang gitulah, aku ada 2 orang isteri dan aku seorang yang kaya. Aku berikan separuh daripada harta aku kepada kamu, kata dia. Dan aku akan ceraikan salah seorang daripada isteri aku, pilihlah yang mana satu kamu suka. Yang kamu suka itu akan aku ceraikan dan kahwinilah dia. Jadi maknanya tuan-tuan, ya, Abdurrahman bin Auf pada waktu itu telah diberi peluang untuk memilih dan mendapat sesuatu yang dia telah kehilangan semasa dia berada di Mekah. Ingat tak? Tak bawa apa-apa, tiba-tiba belum jauh pun, baru sampai je ke Madinah, Allah dah ganti. Tapi Abdurrahman bin Auf merupakan seorang sahabat yang besar, dia tak terima pun, ya. Dia kata, mudah-mudahan Allah memberi berkat kepada kamu dan rezeki kamu. Tak payahlah berikan aku apa-apa, tunjukkan aku di mana pasar aku nak mula berniaga. Sebulan selepas itu tuan-tuan, Allah gantikan Abdurrahman bin Auf itu dengan isteri yang lain. Dia mula menunjukkan kejayaan dalam perniagaan dia. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut dekat sini bukan pasal perniagaan Abdurrahman bin Auf tu. Apa yang saya nak sebut kat sini ialah rezeki itu datang sebenarnya daripada Allah. Ya, dalam konteks ayat ini Allah menyebut, ya, tengoklah binatang yang melata tu, dia bukan macam kamu, tak ada peti ais rumah dia tuan-tuan. Berapa banyak binatang-binatang itu yang kami berikan rezeki kepada mereka setiap hari tanpa dia menyimpan rezeki dia untuk esok. Kita ada rezeki kita untuk esok, untuk petang, kan, kita simpan, kan. Tapi binatang-binatang yang melata tu, cuba tuan-tuan tengok, ya, burung-burung pun sama. Ni Allah Ta'ala guna dalam konteks binatang yang melata, tapi bukan sekadar binatang yang melata saja. Malah burung-burung mana ada bawa makanan, betul kan? Ikan-ikan. Tuan-tuan nak tahu tak, ada binatang yang hidup lebih lama dari manusia, tahu? Kan? Tuan-tuan tahu labi-labi? Labi-labi kenal labi-labi? Ya, kura-kura kenal, kan? Kura-kura tu tuan-tuan ada hidup 100 tahun tau. Lebih lama hidup daripada kawan-kawan kita yang dah meninggal dunia tu, betul tak? Ya, tapi kura-kura ataupun labi-labi tu tuan-tuan, dia tak simpan pun makanan dia. Ya, dia tak simpan pun makanan dia. Kalau tuan-tuan tengok binatang ni, dia makan setakat mana yang dia perlu makan je. Dia kenyang, lepas tu dia pergi. Ingat tak? Kalau tuan-tuan tengok singa sekarang, National Geographic kan selalu keluar cerita-cerita macam tu. Binatang ni dia makan, lepas dia tangkap binatang tersebut, singa contohnya, dia makan. Lepas dia makan, dia tinggalkan ada kumpulan lain pula yang makan. Kemudian kumpulan kedua tu dah habis makan makanan yang menjadi rezeki dia, tinggalkan, lepas tu binatang lain pula makan. Dubuk datang pula, habiskan sisa-sisa. Kemudian akhirnya binatang-binatang yang lain macam semut, macam lalat dan sebagainya, habiskan makanan yang terakhir, ulat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ya, mereka tidak menyimpan makanan mereka untuk esok. Ada tak rezeki untuk mereka esok? Ada. Dan mereka tu hidup lebih lama daripada kita. Ada sebahagian daripada binatang-binatang tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam konteks ayat ni, apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak cerita dekat kita? Allah nak cerita dekat kita pasal buaya ke?
Allah nak ceritakan kat kita pasal labi-labi, bukan. Ya, sebenarnya Allah nak bagi pengajaran pada kita bahawasanya kita kena yakin bahawasanya rezeki itu datang dari Allah. Ya, kan ada orang yang bila kena buang kerja, ya, mengoyak-ngoyak baju, apalah aku nak makan lepas ni. Macamlah jabatan dia tu yang bagi dia makan. Sebenarnya bukan. Ya, ada 1001 macam. Ada 1001 macam cara Allah Ta'ala nak sampaikan rezeki kepada mereka, ya. Baik, Allah menyebut dekat dalam ayat ni, wa ka'ayyin min dabbah la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Ya, berapa banyak binatang melata tidak membawa makanan mereka. Allahu yarzuquha, Allah lah yang memberi rezeki kepadanya, wa iyyakum, dan kepada kamu juga. Faham tak? Faham ke tidak? Ke tak faham? Okey, baik. Hujung ayat ni manalah ustaz ni tak sampai-sampai lagi tuan-tuan Di hujung ayat ni Allah menyebut wa huwa as-sami'u al-alim. Wa huwa as-sami'u al-alim. Wa tu maknanya dan, huwa maknanya dia, as-sami'u. As-sami'u tu maknanya maha mendengar. Al-alimu maknanya maha mengetahui, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kenapa Allah kata dia maha mendengar dan dia maha mengetahui? Ya, kenapa dia kata aku maha mendengar dan aku maha mengetahui? Antara lain tuan-tuan, Allah Ta'ala nak menyebut dekat sini, minta nanti aku bagi aku dengar kata dia. Faham tak? Tu saya cakap lah, tapi maksud dia gitulah. Bahasa orang section 8 minta nanti aku bagi aku maha mendengar, aku maha mengetahui kesusahan kamu, minta lah. Ya, kalau minta nanti aku bagilah. Masalah dia tuan-tuan, tak minta. Masalah dia ialah tak minta. Saya sebenarnya tak ada masalah dengan orang-orang yang datang surau ni tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tuan-tuan inilah orang yang bersedia untuk mendengar nasihat daripada ustaz-ustaz yang datang. Saya ni tak apalah, saya ni ustaz tempatan. Ustaz substitute ustaz ganti. Tapi ustaz-ustaz yang datang dekat surau kita ni hebat-hebat sebenarnya tuan-tuan. Jadi mereka datang dengan 1001 macam nasihat dan pandangan, ya. Barangkali ada pandangan-pandangan yang agak radikal yang tuan-tuan mungkin tak setuju, ya. Saya percaya ada pandangan-pandangan mereka yang tuan-tuan tak setuju. Tapi di situlah letaknya tarbiyah dalam diri kita sebenarnya tuan-tuan. Di situlah letaknya tarbiyah dalam diri kita. Tuan-tuan tengok, ada sebahagian daripada ustaz-ustaz yang ada bersama-sama dengan kita, Ustaz Samuri, Ustaz Yasin ada bersama dengan kita, ya. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz tu kita dah dengar berpuluh kali dah tuan-tuan. Dan kadang-kadang ada benda yang disebut oleh ustaz-ustaz tu, ustaz yang ada ni lebih hebat daripada mereka tentang perkara tersebut. Tapi mereka duduk dan mereka dengar. Di situlah tarbiyahnya. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik jiwa kita. Dengarlah. Ya, sebab apa tuan-tuan? Sebab dalam ramai-ramai ni, walaupun kita dengar benda yang sama, tapi apa yang kita dapat itu berbeza tuan-tuan. Ya. Ilmu yang diberikan oleh Allah itu berbeza antara satu dengan yang lain. Walaupun kita dengar daripada ustaz yang sama, perkataan yang sama, tapi apa yang kita peroleh itu berbeza antara satu dengan yang lain. Sebab apa? Ilmu tu Allah yang bagi. Ya, cari ilmu tu usahanya memang atas kita. Tapi mendapat ilmu tu adalah datang daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok dalam satu kelas kan. Ada budak-budak yang dapat nombor 1, ada yang budak-budak dapat nombor 30, betul kan? Kenapa? Ustaz yang sama, cikgu yang sama juga yang mengajar. Ya, di samping sebab penumpuan dan sebagainya tuan-tuan, nak bagi tahu ilmu sebenarnya datang daripada Allah. Ya, ilmu sebenarnya datang daripada Allah. Ya, kita ni diwajibkan untuk berusaha menuntut ilmu tersebut. Wajib tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tahu semayang, wajib tak belajar semayang? Wajib. Tu kan, kita tak tahu ambil uduk, wajib tak belajar ambil uduk? Wajib belajar ambil. Siapa kata belajar tak wajib? Belajar wajib. Dituntut dalam agama. Tapi hadis-hadis yang menceritakan tentang tuntutnya ilmu, kebanyakannya semua hadis yang dhaif lah. Tapi dhaif bukanlah dhaif sampai martabat kita tak boleh nak praktis. Utlubul ilma walau fis Sin, tu kita biasa dengar kan, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ataupun kita pernah dengar hadis utlubul ilma faridatan ala kulli muslim dan sebagainya. Kebanyakannya tuan-tuan, hadis-hadis tersebut dipertikaikanlah kesahihan dia, tapi tak apalah, boleh digunakan untuk menjadi motivasi kepada kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah wajib. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks ayat ini,
Allah menyebut di hujung ayat, wahwa as-sami'u al-alimu, wahwa as-sami'u al-alimu. Ya, baik, saya nak kongsi dengan tuan-tuan sedikit ilmu lah, ya, berkenaan dengan cara untuk memahami Al-Quran ini, ya. Wahwa as-sami'u al-alimu. Baik. Dalam ayat-ayat Al-Quran, kalau tuan-tuan tengok, dia ada rangkap-rangkap dia, tuan-tuan tahu. Dia ada rangkap-rangkap dia. Kalau dalam ilmu nahu yang tuan-tuan belajar dekat tempat lain, dia tak panggil rangkap, dia panggil sebagai jumlah. Ya, jumlah tu kadang-kadang disebut sebagai jumlah ismiyah, kadang-kadang dia panggil sebagai jumlah fi'liyah. Ustaz, tentang apalah jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Dengar dulu, tuan-tuan. Sebenarnya jumlah ni ialah rangkap tau. Tuan-tuan tak rangkap? Jadi rangkap-rangkap ini perlu kita potong untuk kita faham bahasa Arab Al-Quran. Contohnya dalam ayat yang kita bicarakan hari ini, wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran ada huruf jim, kadang dekat tengah-tengah tu ada huruf jim lah, huruf sad lam ya lah, qaf lam ya, betul kan? Jadi itu sebenarnya ialah berhentinya rangkap di situ. Tuan-tuan faham ke tidak rangkap ni apa? Saya bagi contoh dalam bahasa Melayu, katalah ayat tu panjang, tapi rangkap dia begini tau. Ali dia membeli sebuah rumah. Rumah itu sangat cantik. Letaknya di tepi sungai. Lain sekali, Ali dia membeli sebuah rumah. Rumah itu sangat cantik, rumah itu letaknya di tepi sungai. Itu satu ayat. Dalam Quran kadang-kadang ayat-ayat ni panjang lah. Ikut nombor ayat tu satu ayat, satu nombor ayat. Tapi dalam ayat tu dia ada pecahan-pecahan rangkap, dia nampak tak? Kalau macam dalam contoh saya tu, rangkap yang pertama ialah Ali dia membeli sebuah rumah. Rangkap pertama. Bukan ayat pertama tau, rangkap pertama. Rangkap kedua, rumah itu sangat cantik. Rangkap yang ketiga, rumah itu letaknya di tepi sungai. Betul kan? Baik, dalam ayat pun sama, tuan-tuan. Dalam konteks saya ni, tuan-tuan dengar, kita ambil daripada permulaan ayat sampai dia berhenti tengah-tengah. Dekat tengah-tengah ni, wa iyyakum tu, dengar, wa ka'ayyin min dabatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Maknanya dia gini, dan banyak manakah daripada binatang melata itu tidak membawa makanan mereka. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kamu. Ada berapa rangkap, tuan-tuan? Lagi sekali, tuan-tuan dengar dulu, dengar dulu, ya. Dan berapa banyak binatang yang melata itu tidak membawa makanan mereka. Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Ada berapa rangkap, tuan-tuan? Berapa? Tuan-tuan jawab 3, saya boleh terima. Tapi kebanyakan kata 2. Maknanya rangkap yang pertama itu ialah, dan berapa banyak binatang melata itu tidak membawa makanan mereka. Betul kan? Itu rangkap yang pertama. Rangkap yang kedua ialah Allah memberi rezeki kepada mereka dan kamu. Betul ke tidak ni, tuan-tuan? Jadi rangkap yang pertama tu ialah wa ka'ayyim min dabatin la tahmilu rizqha. Baik, sekarang ni, tuan-tuan, dalam rangkap-rangkap yang kita sebut ni, orang Arab panggil jumlah tau. Orang Arab panggil jumlah. Kita panggil rangkap, Jadi ada yang disebut sebagai jumlah ismiyah, ada yang disebut sebagai jumlah fi'liyah. Maksudnya gini, kalau dalam istilah yang mudah ialah ada rangkap yang kita panggil rangkap yang dimulakan dengan verb. Verb tu fi'il, dan ada rangkap yang dimulakan dengan nouns. Nouns tu isim. Ada rangkap yang dimulakan dengan verb, ada rangkap yang dimulakan dengan nouns. Kalau bahasa Melayu, saya celapan semua tahulah verb, nouns. Kalau dalam bahasa Melayu yang mudahnya, ada rangkap yang dimulakan dengan isim, kata nama, ada rangkap yang dimulakan dengan fi'il, perbuatan. Jadi rangkap yang dimulakan dengan isim itu, dengan nouns itu, mesti kita kena kenal pasti 2 maklumat. Yang pertama kita kena cari subjek dia, yang kedua kita kena cari predikat dia. Itu kalau rangkap itu dimulakan dengan nouns. Quran depan mata pun boleh faham. Cuba tuan-tuan bayang kalau tuan-tuan ada Quran depan mata lagi faham. Betul ke tidak? Jadi bahasa Arab tu tak adalah susah sangat. Cuma yang susahnya ialah ustaz sampai sekarang tak sampai-sampai. Itu problem saya. Kalau bagi tahu saya daripada semalam, bolehlah saya tengok-tengok apa saya nak mengajar. Jadi
Sebab tak bagi tahu, masa tu suruh mengajar, masa tu suruh duduk kat depan ni, saya pun buat-buat macam pandai lah tuan-tuan. Sebenarnya tak ada pandai mana pun. Okey, baik. Sambung balik. Dalam konteks ayat ini, perbuatannya ialah yarzuku, betul tak? Dia memberi rezeki. Tuan-tuan tahu tak? Fi'il dalam bahasa Arab ni dia berbeza dengan fi'il dalam bahasa Melayu. Ni selalu saya sebut. Kalau dalam bahasa Melayu, perbuatan verb ni, perbuatan ni tuan-tuan, dia, kalau kita sebut dalam bahasa Melayu, kita cuma sebut perbuatan itu saja. Kita tak sebut siapa yang melakukan perbuatan itu. Ganti nama diri yang melakukan perbuatan itu kita tak sebut. Contoh, perbuatan itu duduk. Kalau kita nak kata dia duduk, tuan-tuan kena tambah perkataan dia, betul tak? Tapi dalam bahasa Arab tidak. Perkataan duduk itu yang di alter, dipandai-pandai, tak ada dipandai-pandai pandai-pandai lah, dipandai-pandai alter perkataan duduk tu. Jadi dia akan tambah huruf-huruf tertentu untuk mewakili ganti nama diri. Tuan-tuan yang biasa dengar benda ni selalu boleh faham dengan mudah lah. Contohnya gini, perkataan tu duduk. Kalau dalam bahasa Arab, orang Arab sebut kalau dia duduk, bunyi dia yajlisu, ya di pangkal tu. Kalau aku duduk bukan yajlisu, tuan-tuan tahu. Kalau aku duduk dia jadi ajlisu, hamzah di pangkal. Kalau engkau duduk dia jadi tajlisu, ta di pangkal. Jadi apa yang saya nak sebut dekat sini ialah, kalau perbuatan dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, perbuatan itu berubah bunyi sebutan dia bergantung kepada siapa yang melakukan perbuatan itu. Dia bukan macam bahasa Melayu. Jadi apa yang saya nak sebut ialah, bila tuan-tuan nak faham Al-Quran, tuan-tuan kena cari siapakah ganti nama diri dalam perbuatan itu. Dia ke, aku ke, engkau ke, mereka ke. Jadi selepas tuan-tuan tahu dia ke, aku ke, engkau ke, mereka ke, tuan-tuan kena cari dia ni siapa, atau mereka ni siapa, atau engkau ni siapa dalam konteks ayat itu semasa turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak? Itulah kerja ahli tafsir. Jadi hari ini dah membuktikan yang tuan-tuan dah boleh menjadi ahli tafsir sebenarnya. Sebab apa? Tadi saya tanya yarzuku, betul tak? Dia memberi rezeki. Saya tanya, kalau dari segi penafsiran ayat ni, dia tu refer kepada siapa? Tuan-tuan tak tengok ayat ni, tuan-tuan pun tak hafal ayat ni kebanyakan daripada tuan-tuan, tuan-tuan pun tak ada Quran dekat depan tuan-tuan. Bila saya tanya, tuan-tuan tahu, tuan-tuan kata Allah Ustaz. Allah yang memberi rezeki. Maknanya tuan-tuan dah boleh jadi ahli tafsir dengan begitu mudah. Jadi kalau orang kata bahasa Arab ni susah tuan-tuan, sebenarnya tak senang. Kenapa saya cerita bahasa Arab? Sebab itulah pengetahuan saya sikit ada dalam bidang tu. Yang lain-lain saya tak pandai sangat. Jadi dia terjah-terjah hanya ni, kita ceritalah benda-benda yang kita tahu sikit-sikit. Tuan-tuan Baik. Sekarang ni wahwa as-sami'u al-alim. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Dengar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab yang kelas-kelas lain lah, bukan mengaji dengan saya lah. Kalau tuan-tuan dengar perkataan rangkap, itu memang tuan-tuan tak jumpa kat mana-mana pun. Itu kita orang aja mengajar. Saya dan sahabat-sahabat dekat Al-Furqan je mengajar macam tu. Sebabnya ustaz-ustaz yang mengajar sistem lama, dia tak pakai sistem ni. Dia akan panggil jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Dia tak peduli tuan-tuan faham ke tak faham ke, dia bedal. Dia guna je istilah-istilah tu. Tuan-tuan pening tu pandai-pandai lah tuan-tuan nak hidup. Tapi kami di Al-Furqan tak. Kami translate istilah-istilah tu dalam bahasa Melayu yang mudah. Baik. Dalam ujung ayat ni Allah menyebut wa huwas sami'ul alim, wa huwas sami'ul alim, ataupun wa huwa as-sami'u al-alim. Wa maknanya dan, huwa maknanya dia, al-alimu. Al-alimu maknanya maha As-sami'u. As-sami'u maknanya maha mengetahui. Al-alimu. Al-alimu maknanya maha mengetahui. Dan dia maha mendengar dan maha mengetahui, maksud dia. Ini dalam konteks ilmu nahu, dia dipanggil sebagai jumlah ismiyah. Ataupun dalam bahasa yang mudah, ini ialah rangkap nouns. Rangkap isim. Sebab apa? Sebab ayat ini dimulakan dengan isim. Ayat ini dimulakan dengan nouns dulu. Baik, kalau tuan-tuan tengok, wa tu yang dimulakan dengan huruf wa. Ustaz, wa tu bukan nouns, dia bukan verb pun wa tu. Wa tu maknanya dan kan? Dan ini ialah, kalau dalam istilah kami kita sebut sebagai, boleh kita kata sendi kata, ataupun sesuatu yang bukan nouns, yang bukan verb. Dia haraf lah.
Jadi waw ini ialah merupakan kalimah haraf. Cuma bila kita jumpa kalimah haraf begini, kita kena tanya dia haraf apa? Apa fungsi dia? Kalau kita kenal dia sebagai haraf tanya, fungsi dia ialah bertanya lah. Mungkin maknanya apakah? Mungkin maknanya bagaimanakah? Tengoklah makna dia. Itu haraf tanya. Kalau haraf penyambung cerita, mungkin maknanya dan, atau mungkin maknanya maka. Itu ialah haraf penyambung cerita. Betul tak? Betul ke tidak? Ingat ustaz tadi. Haraf penyambung cerita. Jadi dalam konteks ayat ni tuan-tuan, kita jumpa wa, betul tak? Ya, memang sampai isyak jugalah saya mengajar ini tuan-tuan. Tak apa ya tuan-tuan Kalau ustaz tu lambat datang, isyak baru datang, Kang isyakkan kita tunggu sekejap lah bagi dengar dia ceramah. Boleh tuan-tuan ni tuan-tuan dengarlah saya membebel sekejap Bila kita jumpa haraf dalam Al-Quran tuan-tuan, kita kena tengok apa fungsi haraf itu. Lama dah tunggu air. Panjang sikit. Dalam konteks ayat ni tuan-tuan, kita jumpa wa tau. Wa huwa as-sami'u al-alimu. Betul tak? Jadi wa tu dia ialah kalimat haraf. Jadi kita kena tahu fungsi dia benda apa. Dia fungsi dia apa Jadi wa dalam konteks saya ni, dia fungsi dia menyambung cerita. Habis kita nak panggil dia haraf apa? Haraf penyambung cerita, tu nama dia. Tapi kalau dalam istilah nahu yang tuan-tuan belajar dekat tempat lain, dia tak akan translate perkataan tu. Dia akan guna istilah Arab yang menyebabkan tuan-tuan pening. Ya, dia akan sebut haraf atof dia panggil. Nak ingat atof tu lagi satu hal. Kadang-kadang kalau haraf tu haraf permulaan cerita, dia panggil harful istinaf dia panggil. Haraf al-istinaf dia panggil. Jadi ustaz nak ingat apa benda istinaf, itu nak ingat lagi satu hal. Atof, apa makna atof? Tapi bila kita tukar perkataan itu ke dalam bahasa Melayu, automatik tuan-tuan akan tahu fungsi dia apa. Ya, kalau saya kata haraf penyambung cerita, apa fungsi dia? Menyambung cerita lah, apa susah? Kalau haraf tanya, fungsi dia apa? Tanyalah. Saya bukan marah, benda boleh bincang, jangan risau. Tapi kalau dalam istilah-istilah Arab digunakan tuan-tuan, memang peninglah tuan-tuan nak faham. Jadi dalam konteks saya ni, tuan-tuan jumpa wa huwa as-sami'u al-alimu. Yang pertama nak bagi tahu tuan-tuan, ayat ni dimulakan dengan kalimat haraf. Haraf apa? Haraf penyambung cerita. Apa fungsi haraf penyambung cerita? Menyambung ceritalah daripada cerita yang tadi tu. Berapa banyak binatang melata, berbang-berbung kita cerita ni kan? Ya, Allah lah yang berezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Berhenti. Sambungan dia apa? Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ada orang tak setuju. Ustaz, saya tak setuju itu ayat penyambung ustaz. Itu bukan waw penyambung cerita. Sebab tidak ada kesinambungan cerita rangkap sebelum itu dengan rangkap ini. Saya nak kata ini haraf permulaan cerita. Ustaz nak cakap apa? Saya nak kata apa? Saya setuju je sudahlah. Suka hati tuan-tuan lah. Tuan-tuan nilailah sendiri. Tuan-tuan ni faham ke tidak? Ya, kadang-kadang ulama nahu pun dia berbeza pandangan juga. Apa masalah? Ya, tak ada masalah. Tidak lari daripada ayat sebenar. Dia kata, ustaz, ini bukan haraf penyambung cerita. Sebab cuba ustaz tengok Allah dia memberi rezeki kepada binatang tersebut dan kepada kamu. Okay, stop. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Mana ada sambung cerita? Kalau sambung cerita, mestilah Allah dia memberi rezeki kepada kamu. Dan dia memberi rezeki juga kepada orang yang berada di tempat lain. Itu sambung cerita. Tapi ni tak ada sambung. Jadi ada orang kata, ustaz, saya tak nak terima pandangan ustaz. Ini bukan haraf penyambung cerita. Ini haraf permulaan cerita. Allah mulakan balik ayat tu dengan satu rangkap yang baru. Apa ustaz nak cakap dengan saya? Kalau dia tanya saya gitu, saya kata, saya setuju je sudahlah. Nak gaduh-gaduh apa? Benda boleh bincang. Tuan-tuan faham tak? Jadi Quran ni tuan-tuan, ya, selama mana dia tidak lari daripada makna sebenar ayat dia, so okeylah. Dan perbezaan kecil-kecil itu kita boleh terima. Baik, rangkap yang hujung ni tuan-tuan, ini merupakan rangkap nouns, rangkap isim. Kalau dalam istilah nahu dia panggil jumlah ismiah. Kenapa? Sebab rangkap ini dimulakan dengan isim. Kalau rangkap ini dimulakan dengan fi'il dulu, perbuatan dulu, so rangkap tu kita panggil rangkap perbuatan. Inilah rangkap isim.
rangkap nouns. Alhamdulillah, syukur. Kita mengalu-alukan kedatangan ustaz, ya. Dan fadal ustaz, fadal. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Ya, dan alhamdulillah ustaz kita pun dah sampai. Jadi saya dengan segala hormatnya persilakan ustaz untuk terus sahaja ustaz. Jangan risau, tak payah duduk lagi, ya. Bagi ustaz tarik nafas 8 saat, kemudian kita terus suruh dia teruskan kuliah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.